Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Yana Iron Lady. Hari ini saya nak bawa topik sembang COVID-19. Okey, kita nak cerita pasal COVID-19 ni. Semua orang dah tahu apa tu COVID-19. Tapi yang pasti COVID-19 ni adalah pandemik buat masa sekarang. So COVID-19 ni, kalau anda nak tahu, bila anda dah terkena, dia ada 5 kategori. Okey, so semua orang kena faham, bila siapa-siapa yang kena COVID-19 ni, dia ada 5 kategori. Apa saya nak cerita pasal setiap kategori ni? Okey, kategori pertama. Kategori pertama ni adalah kategori orang yang kena COVID-19 tapi tak ada simptom. Maknanya, bila dia tak ada simptom, tak bahayalah dekat dia. So, itu kita panggil Cat 1, kategori 1. Kategori 2, bila you kena COVID-19 ni, okey, nombor 1 ingat tak ada simptom. Nombor 2, you dah start develop simptom. Macam sakit tekak, sesama, batuk, demam. Okey, itu kategori nombor 2. Batuk tak semestinya you akan mendapat jangkitan ke paru-paru. Dia baru setakat batuk. So, dia maknanya dekat area sini sajalah. Okey, so itu kategori 2. So, kategori 2 ni tak ada lagi lung involvement. Okey, sekarang nak tahu apa tu kategori yang ketiga. Kategori ketiga adalah kategori di mana bila anda kena COVID-19, anda ada batuk, ada sesama, ada demam, and then sudah mula ada lung involvement. Okey, that means jangkitan tu sudah ada di paru-paru, tetapi you punya oxygen saturation still normal reading. That means 95 ke atas. So, you tak required any oxygen. So, itu kita panggil untuk kategori nombor 3. So, hati-hatilah bila dah ada kena kategori nombor 3 ni. Kita takut bila dah ada lung involvement yang menyebabkan kita punya oxygen saturation, oksigen dalam darah itu kurang. Okey, sekarang kita nak cerita pasal kategori nombor 4. Kategori nombor 4 maknanya you ada batuk, sesama, demam, and then tapi tak juga semestinya ada batuk, demam. Ada saja yang dah pergi kategori 4 tapi dia terus ada lungs problem. That means dah efek dia punya paru-paru. Bila dah efek paru-paru tu, dia punya saturation tu dah tak boleh pick up sampai 95. Maknanya dia low dia 95. Maknanya boleh can go down until 92 ataupun 88 macam tu. So, bila dah sampai oxygen saturation macam ni, dia akan required oxygen. Okey? Okey. Ramai yang nak tahu apa exercise yang mereka cakap, 1 minit exercise yang doktor buat. Nak tahu yang kita ni dah ada, kita punya lung function ni dah effect kita punya paru-paru ke tak. Mereka buat exercise yang macam you duduk, bangun, ambil kerusi, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk, bangun selama 1 minit. Okey. Dalam masa exercise tu, kita monitor kita punya oxygen saturation. That's why zaman sekarang ni, siapa-siapa yang kena COVID, you kena beli oxygen saturation. That's mean untuk you check oxygen. Tak mahal pun kalau you beli kat luar. Tapi make sure kalau you nak beli something yang good lah. So that nanti you akan dapat reading tu yang memang bagus. So bila you buat senaman tu, sometimes kalau dah effect you punya paru-paru, the level can go down until 92 ke 88 ke macam tu. That mean you require oxygen. So, bila siapa-siapa yang tengah on quarantine kat rumah tu, so orang buat exercise tu, bila you buat exercise tu, kalau you tak ada oxygen saturation, but bila you buat senaman tu, you rasa okay. Bila you buat senaman tu, you dah start rasa semput. Aku ni jalan boleh, tapi bila buat senaman tu selama 1 minit, you dah start tak boleh bernafas. Okey, cepat-cepat pergi ke hospital. Kategori yang paling bahaya yang kelima ni, that's mean dia dah melibatkan, melibatkan you memerlukan bantuan pernafasan. You tak boleh nak bernafas dengan sendiri. Dan kategori nombor 5 ni adalah sangat bahaya kerana bila dah terjadi macam tu, that's mean you punya organ-organ dalam badan sudah mula gagal untuk berfungsi.
So paru-paru you pun dah tak boleh berfungsi. Sometimes dia akan efek lah kalau kuman tu, akan efek you punya buah pinggang. Okay, ada yang efek jantung. So you kena ingat, kategori nombor 5 ni yang memerlukan bantuan pernafasan. Kalau mereka cakap penuh, hospital penuh, tapi you kena ingat, pasien yang memerlukan bantuan ventilator dekat hospital ni adalah macam yang keluar dalam KKM lah. Itu yang tak cukup dekat mana-mana hospital. That's why macam mana kalau kita nak transfer pun, kita bagi tahu bantuan pernafasan. So kita kena ingat, bukan tempat hospital lain tak ada tempat sampai pasien takut bila kita cakap penuh. Tapi dia kena faham, kalau pasien tu memang memerlukan bantuan pernafasan, yang penuh tu adalah the ventilator tu, penuh untuk ventilator support. So siapa-siapa sekarang, you kena ingat, yang kena duduk di rumah, lebih baik duduk di rumah. Kerana apa yang kerajaan buat sekarang ni adalah untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Kes sebab sekarang kes dah banyak, 7,000, kadang-kadang naik 8,000. Dan kes kematian pun dah terlampau banyak. Bila kes kematian dah terlampau banyak, you dah boleh bayangkan keadaan kita. Kalau you terus keluar kat rumah, sebab you tak akan tahu siapa yang telah dijangkiti. Kerana yang kategori 1 ni, bila kena tak ada simptom ni, kita takut nanti kita jumpa dengan orang yang tak ada simptom. Kita ingatkan dia tak ada COVID, tapi dia ada. Itu yang boleh buat dia berjangkit dengan kita. Kita cakap pakai mask. Tapi kalau you dah jumpa dengan you punya kawan, of course you akan bersembang, bercakap dengan orang tu. Okay, sometimes tambah yang lelaki ni, dia orang akan sanggup buka mask, bersembang, isap rokok. Itu yang paling bahaya. Okay, I nak you all semua faham ya. COVID-19 ni memang benar, siapa yang kena hati-hati. Itu saya cakap. Sebab cuma yang dah kena COVID sahaja yang tahu apa itu penyakit COVID-19. Okey, nampaknya di sini sahaja penyampaian saya berkenaan sembang COVID-19. Semoga bertemu di video yang akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe. Okey, bye. Have a good day.